نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونوره ونصره وبركاته وهداه. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika 'ilma waj'alna mukhlisin. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyami wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdzil lisan waj'alna min 'utaqaika minan niran. Hadirin tuan-tuan mukminin dan mukminat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-27 Ramadan, baru selesai malam yang ke-27. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah baki 2 malam lagi. 2 hari lagi, 3 hari, 3 siang, 2 malam lagi. Bermula daripada waktulah untuk kita berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Insya-Allah tuan-tuan, hari Isnin pakat raya belaka. Lagu raya tak larat dengar lah tuan-tuan. Lagu raya ni dia seronok dengar sebelum raya lah. Hari raya tu tak seronok lah. Macam orang masuk bazar Ramadan lah. Tengok tu semua berkenan. Buka-buka dia hilang lah selera tu sebelum ya. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di hujung Ramadan, tapi kita harus ingat tuan-tuan, dalam kegairahan kita untuk menyambut Syawal, itu suatu benda yang disunatkan untuk kita bergembira. Seronok hari itu hari kemenangan kita. Tapi janganlah sampai, orang kata kalau manusia ni, jangan sampai tetamu kita berasa dengan kita. Ni tetamu kita duduk dengan kita lagi ni tuan-tuan, Ramadan. Fa akrim bihi min zairin huwa atin.
Tolong muliakan tetamu ini, kata Nabi SAW. Tetamu yang datang kepada kita. Tiba-tiba tamu duduk depan mata kita lagi tuan-tuan. Kita duduk cerita Syawal dah. Kita duduk cerita banyak hari raya. Sedangkan tetamu duduk dengan kita lagi tuan-tuan. Jadi dalam kegairahan kita nak sambut kegembiraan Aidul Fitri itu, tidaklah jadi kesalahan. Tapi jangan sampai lupa yang kita masih lagi duduk bersama dengan tetamu agung yang Allah kurniakan kepada umat Muhammad ini, iaitu bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kemarin tengok gelap dah. Kan? Orang kata Lailatul Qadar lah malam itu ni. Jadi semalam dalam WhatsApp pakat duk copy paste pula, duk edak, duk sebak berkenaan dengan malam 27 Ramadan bertepatan dengan malam Jumaat pula, berkemungkinan Lailatul Qadar. Maka kita pun ramai, alhamdulillah. Dah 2 hari dah ni berturut-turut orang kata Lailatul Qadar, malam ni pekat berhenti belaka. Tak, jangan macam tu tuan-tuan lah. Kita tak tahu hak mana satu Lailatul Qadar. Teori-teori tu macam-macam lah. Ulama nak kenalkan kita, antaranya hak paling terang sekali ialah bangkit subuh, bangkit pagi. Orang kata mendung, kan, gelap. Mendung pun tak boleh cerita tuan-tuan lah ni, jerbu. Tak gitu tuan-tuan. Kita tertipu. Jangan tertipu tuan-tuan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu taala, apa tanda pun tuan-tuan, yang paling besar tanda Lailatul Qadar itu ialah malam, kalau kita bangkit ataupun malam kita nak kenal malam itu adalah Lailatul Qadar, malam itu malam kita malas nak bangkit. Hak tu tanda besar Lailatul Qadar. Malam hak kita tak larat nak bangkit tu. Malam hak kita tak berasa nak bangkit, malam hak kita malas nak baca Quran, itulah tanda besar malam tu Lailatul Qadar. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Lailatul Qadar ni anugerah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah hanya diberikan kepada orang yang terpilih. Maka malam hak kita malas tu boleh jadi malam itulah malam Lailatul Qadar. Maka sebab tu tuan-tuan, 2 malam lagi yang berbaki, jangan kita rugikan peluang ini. 2 malam inilah yang kita rebut sungguh-sungguh. Moga-moga kita harap tak terlepas lagi Lailatul Qadar. Kalau terlepas pun kita sudah ambil Lailatul Qadar itu, dan insya-Allah kita nak bawa sebagai saham kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di hujung Ramadan. Apa benda yang paling penting untuk kita bincangkan ialah tuan-tuan, apakah Ramadan ini, masya-Allah tuan-tuan, hebat. Ingat ke duk Syria? Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan antara benda besar yang Allah sediakan kepada kita ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa Ramadan, iman dia terang, iman dia betul, iman dia jelas, ihtisaban wa ihtisaban, ikhlas sungguh, berharap sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah dia lakukan. Peluang di dalam bulan Ramadan. Bahkan di dalam bulan Ramadan tuan-tuan sekalian, Nabi SAW pernah aminkan doa Jibril, ba'uda liman adraka Ramadan falam yughfar lah, celakalah orang yang bertemu Ramadan tapi tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ini peluang yang Allah sediakan kepada kita untuk dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Celakalah kalau kita duduk dalam bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan tak dapat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya ingin ajak kepada tuan-tuan untuk pagi ini kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135, 136. Kalau tuan-tuan ada Quran boleh buka, kita baca dan kita tengok apa maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Muka surat 67 ayat 133 surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum,
segeralah cari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan segeralah cari syurga Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard, yang besar luasnya syurga itu seluas bentangan lapisan-lapisan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana Allah sediakan pengampunan itu kepada Allah sediakan pengampunan dan syurga itu hanya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u, segera bertaubat, segera cari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Hukum bertaubat itu, hukum meminta ampun itu adalah tanggungjawab kepada setiap daripada muslim. Bahkan tanggungjawab itu, kewajipan itu adalah kewajipan yang tidak boleh ditangguh. Cuma tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kalau kita buka kitab tasawuf, dia ada bincang sikit lah. Dia passion manusia yang bertaubat ni. Orang beriman selalunya dinamakan taubat. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun jami'an. Bertaubatlah wahai hamba Allah sekalian yang beriman. Bertaubat, taubat adalah sifat mukmin. Taubat adalah sifat mukmin. Taubat dengan maksud takut daripada dosa yang kita lakukan akan menjerat kita di hari akhirat kelak. Taubat kerana takut ini adalah dipanggil taubat, kata ulama. Naik ke yang kedua, yang lebih tinggi, dia dipanggil inabah. Wa jaa biqalbin munib, orang yang datang kepada Allah dengan selamat, orang yang datang dengan hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bertaubat bukan kerana dosa yang dia lakukan, tapi kerana tamak nak cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taubat juga, tapi pada ulama melihat kepada Al-Quran, penggunaan ayat di dalam Quran, dia panggil taubat itu inabah. Ada satu lagi yang lebih tinggi, dia dipanggil aubah. Ni'mal abdu innahu awwab, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala yang awwab, kerap dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerap dia melakukan taubat. Hak pertama, taubat pasal takut dosa. Yang kedua, taubat kerana tamak pahala. Yang ketiga ini tuan-tuan, dia tak fikir pasal dosa, dia tak fikir pasal pahala, tapi dia fikir pasal apa? Dia fikir itu tanggungjawab dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pegang itulah kerja dia, sentiasa kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat baik ke, buat jahat ke, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bertaubat itu segera. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin. Segera. Segera dengan apa? Segera dengan perbuatan yang boleh menggugurkan dosa kita. Banyak tuan-tuan perbuatan yang boleh menggugurkan dosa kita. Kita duduk dalam masjid, saya nak ambil konteks masjid saja tuan-tuan. Bermula daripada wudu, azan, sembahyang, habis sembahyang. Itu banyak perbuatan yang Nabi SAW cerita bahawa perbuatan-perbuatan itu boleh menggugurkan dosa kita. Tuan-tuan, bermula dengan wudu. Wudu, isbarul wudu. Wudu yang sempurna, maksudnya dia meraihkan yang sunat, dan dia meraihkan yang wajib, dan dia meraihkan adab-adab. Orang yang sempurnakan wudu, Nabi bagi tahu bahawa dosa akan gugur bersama air yang gugur daripada tubuh wudu dia tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, isbarul wudu. Sebab tu kita jangan melihat benda sunat tu remeh. Hak kita diajak supaya, kan kita mengaji fiqh ni, sunat tu benda kena buat, makruh tu benda jangan buat. Tapi ramai kita yang faham sunat tu tak payah buat, makruh boleh buat. Hak tu yang makruh berjebah dia buat. Hak sunat dia kata sunat je. Sunat je dia tak buat kan? Pasal apa? Sunat tu dia faham kalau tak buat pun tak apa. Makruh dia kata kalau buat pun tak apa. Hak tu yang dia salah faham. Ulama-ulama kita faham sunat tu kena buat. Yang makruh tu jangan buat pasal tak suka. Bila tak suka dia akan membawa kepada yang haram. Sunat kalau tinggal dia akan menyebabkan yang wajib juga menjadi ringan untuk kita tinggalkan. Sebab itu hadirin rahmati Allah sekalian, bermula dengan wudu, azan, orang yang azan Allah bagi pengampunan kepada dia.
dan Allah bagi pahala kepada dia sebanyak mana orang yang mendengar dan orang yang sahut seruan azan dia. Orang yang menjawab azan juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang baca doa setelah azan, macam mana doa yang kita baca. Ada satu lagi tambahan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutlah juga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana la akhidhum bi yadihi ilal jannah. Aku sendiri yang akan pimpin tangannya bawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kaki tuan-tuan, kita main masjid, kullu khutwatin, setiap langkah kita berjalan ke masjid itu, Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita. Mai sembahyang pula tuan-tuan, bersembahyang jamaah, setiap jamaah dan Jumaat itu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dalam salat pula tuan-tuan, kita amin bersama dengan imam. Mana amin yang sama dengan imam muwafaqah dengan amin malaikat, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam salat-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan perkara sunat. Pasal apa? Itu tempat Nabi beristighfar, tempat Nabi minta ampun. Antaranya tuan-tuan, waktu doa iftitah. Antara lagi sebelum daripada bagi salam. Itu tempat yang Nabi beristighfar, Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sembahyang tarawih tu bagus tuan-tuan. Tapi hak sunat-sunat ni jangan duk potong buang. Sunat-sunat tu kita rebut. Pasal apa? Di situ Nabi sediakan pengampunan kepada Nabi, syorkan Nabi buat bahawa di situlah tempat Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis daripada tu tuan-tuan, apa lagi? Istighfar 3 kali lepas bagi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Sebab itu istighfar Nabi banyak. Nabi beristighfar satu hari 100 kali. Dalam satu hadis Nabi SAW disebut oleh para sahabat, Nabi beristighfar 70 kali, lebih daripada 70 kali satu hari. Pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan hadirin sekalian, saya seru sekali lagi kepada diri dan tuan-tuan semua, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Apa dia hamba Ramadan? Antara ciri hamba Ramadan, dalam bulan Ramadan kita mai sembahyang jamaah. Habis-habis Ramadan tak mai dah. Jumpa Ramadan tahun depan pula baru nak mai. Tuan-tuan, kita jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita boleh baca Quran, lazimi Al-Quran setiap hari. Keluar daripada Ramadan, itulah yang dekat pada diri kita. Tuan-tuan, kita jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Dengan kita jadikan diri kita boleh qiyam setiap malam seperti mana dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan juga kita buat perkara-perkara yang telah diajar oleh agama kita sepanjang bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala kata, Allah sediakan pengampunan dan syurga itu hanya kepada orang bertakwa. Siapa lagi ciri orang bertakwa yang layak dapat pengampunan Allah ini? Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang boleh bagi infak waktu senang, waktu susah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang boleh bagi infak waktu senang dan waktu susah. Tuan-tuan, Ramadan nak ajak kita supaya memberi walaupun kita tak senang tera mana. Sebab tu wajib kepada kita zakat fitrah. Zakat fitrah kan dia punya nisab, dia punya kewajipan itu sangat minima had yang kita ada. Keperluan kita itu sangat minima. Lebih daripada keperluan kita satu hari, kita sudah diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Nah abang-abang, kadang-kadang kita juga memerlukan, tapi kita diajak dalam bulan Ramadan supaya kita memberi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita dalam hari Jumaat. Hari Jumaat kita khutbah dan tazkirah Jumaat difahamkan. Kita akan sembang, kita akan bercerita. Kita akan ada khatib yang akan bincang khas tentang isu yang berlaku di Gaza, di Palestin hari ini. Tuan-tuan, bawa duit mai siap-siap. Mak-mak, ibu-ibu, tolong kirim dekat suami anak yang nak mai. Kita memberi sumbangan terhadap apa yang akan kita akan ada nanti tengah hari difahamkan. Seperti mana yang saya faham, bahawa tengah hari lagi akan ada kutipan untuk Gaza secara khususnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah buka peluang ini kepada kita Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini Allah buka peluang kepada kita tuan-tuan. Bukan setakat kita faham bahawa Nabi kata afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan.
sedekah yang paling baik itu adalah sedekah Ramadan. Kita ambil satu lagi tuan-tuan peluang yang Allah bagi kepada kita. Sedekah yang kita beri itu adalah sedekah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang menyebabkan nama kita tercatat sebagai orang yang berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Man jahazal ghazaya fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang berperang, siapa yang persiapkan keperluan orang yang berada di atas jalan Allah, maka dia sudah dikira berperang. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kita bincang pasal Gaza lama dah. Kita bincang pasal Palestin ni lama dah tuan-tuan. Berulang-ulang dah orang sebut tentang apa yang berlaku di Palestin. Tuan-tuan cuba bayangkan daripada tahun 1917 hanya satu kampung Yahudi di tanah Palestin itu 1947 30 tahun sahaja sudah jadi bentuk sebuah negara Israel, dan lepas daripada tu 1948 dirasmikan negara tersebut. 66 tahun sampai sekarang, Masya Allah, semakin mengecil tanah umat Islam di Palestin. Apa yang kita nak buat tuan-tuan kalau kita tak mau letakkan nama kita sebagai orang yang sedang mempertahankan tanah suci umat Islam ini? Hadirin, ini peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjadikan kita sebahagian daripada orang yang sangat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang boleh bagi infak waktu senang waktu susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang boleh tahan marah. Ini ciri orang yang layak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh tahan marah. Wal afina 'anil nas, yang ketiga, orang yang boleh memaafkan orang. Boleh tahan marah tu satu cerita tuan-tuan. Nak boleh maafkan orang pula, hak tu bukan mudah. Boleh tahan marah tu boleh tahan. Kadang-kadang pasal dia tu besar pada kita, kita tak jadi nak marah dia, kan? Tapi tuan-tuan hadirin rahmati Allah, kalau sama dengan kita agak-agak boleh marah tak, kita akan marah. Orang yang boleh tahan marah itu Nabi SAW bagi tahu, orang ini layak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan nak ajak kita supaya boleh tahan marah. Nabi ajak beberapa tip dalam beberapa hadis, antaranya untuk tahan marah. Kalau berasa nak marah, ambil wuduk. Kalau nak marah, keluar daripada majlis, keluar daripada tempat tu. Kalau nak marah, ubah posisi. Kalau bangun, duduk. Waktu berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Kalau baring, tidur orang. Tuan-tuan, nak cerita, ubah posisi. Jangan, kalau ada rasa nak marah, kena berubah. Kalau tidak, kita akan terikut dengan syaitan. Tahan marah. Orang yang boleh tahan marah, orang ini orang yang layak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang yang boleh memaafkan orang. Bukan cerita dia pergi ketuk kereta orang dulu. Cerita dia kena boleh tahan marah, tuan-tuan. Boleh tahan marah, boleh maafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang buat ihsan. Tuan-tuan, bukan mudah untuk memaafkan orang, tapi itu tanggungjawab kita. Seperti mana disebut oleh Imam Al-Ghazali, tidurlah kamu dalam keadaan kamu memaafkan orang, supaya kita boleh bangkit untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah sekalian, 4 ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Infak waktu senang ke waktu susah, bagi. Yang kedua, bahkan kata Imam Syafi'i, beri dalam keadaan kita sendiri memerlukan, itu tanda orang itu betul-betul saleh. Dia sendiri perlu tapi dia boleh bagi. Orang itu orang yang betul saleh. Yang kedua, orang yang boleh tahan marah. Yang ketiga, orang yang boleh memaafkan orang. Yang keempat, orang yang suka buat baik kepada orang. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat ini tuan-tuan, beberapa orang ulama dia akan petik cerita seorang ulama hadis yang bernama Maimun ibn Mahran. Dia ini fiqah dalam ilmu hadis. Kalau dia bercerita tentang hadis akan diterima pakai. Maimun ibn Mahran satu hari, seorang hamba jariah dia bawa mai ayak, hidang ayak kat dia, bawa mai ayak kat dia. Depan dia tu ayak tumpah ayak. Maimun ibn Mahran dan nak marah. Tuan-tuan, hak ni jariah, hak ni tuan. Maimun ibn Mahran nak marah, tapi nak cerita waktu tu jariah yang kata hamba ni pun alim. Bila tengok tuan nak marah, dia baca ayat ni tuan. Ni kalau kita baca kepada orang yang reti, dia redalah. Kalau baca kat orang tak erti, dia naik setan. Pasal Quran pergi baca kat setan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pi baca dekat Maimun ibn Mahran ayat ini. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang layak dapat pengampunan Allah itu ialah orang yang suka bagi infak, orang yang boleh tahan marah. Kata Maimun ibn Mahran, kalau begitu aku maaf, aku tak jadi marah. Wal afina 'anin nas, orang yang suka buat memberi maaf kepada orang. Kata Maimun ibn Mahran, kalau begitu aku maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang buat baik. Kata Maimun ibn Mahran, kalau begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, kamu aku merdekakan. Masya Allah tuan-tuan, buat salah dimerdekakan pasal reti baca Quran. Waktu tu hak baca pun reti, hak dengar pun reti. Lah ni hak baca mungkin reti, hak dengar tak reti. Kan? Jadi sebab tu kalau kita buat salah tak boleh naik pangkat. Hak ni Masya Allah tuan-tuan, alim mereka, pandai nak petik ayat Quran di mana, pandai menegur dengan Al-Quran. Orang yang ditegur tersentuh dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala buka hati dia untuk sahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesilapan jariah tadi, hamba jariah ini dibebaskan oleh Maimun ibn Mahran. Punya nak cari tu tempat ciri-ciri orang yang nak dimaafkan, orang yang layak untuk dapat pengampunan dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tuan-tuan, ciri yang kelima Allah sebut di dalam surah ini, ayat yang ke-136, kata Allah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bukan ya, ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan. Ciri yang kelima, orang yang apabila mereka melakukan kesilapan, au zalamu anfusahum, ataupun mereka melakukan dosa, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, cepat-cepat mereka ingat Allah dan mereka minta ampun terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang nak boleh ampunkan dosa melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu tidak kekal terhadap apa yang telah mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ciri yang kelima ialah ciri orang yang layak dapat pengampunan daripada Allah, ialah orang yang buat silap segera bertaubat kepada Allah. Orang yang buat silap segera ingat Allah. Orang yang buat silap cepat-cepat dia zikir, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullaha, minta segera dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, istighfar yang kita sebut istighfar, fastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar dengan dosa mereka. Istighfar ini tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok orang yang seperti Imam Al-Ghazali, dia tak sebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, aku minta ampun ya Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Dia tak sebut begitu. Kalau kita baca kitab-kitab Imam Ghazali, dia sebut macam mana, astaghfirullahalazim wa as'alut taubata wal maghfirah, dan aku minta ampun dan aku minta taubat dan pengampunan. Dia tak sebut wa atubu ilaih. Berbeza dengan kita, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Beza tak? Beza. Satu dalam bentuk minta, satu dalam bentuk mengaku. Orang yang seperti Imam Ghazali, hati mereka, diri mereka itu halus. Mereka bimbang, sebut wa atubu ilaih, aku bertaubat ya Allah. Pengakuan seperti itu jadi dusta kalau tak betul-betul bertaubat. Sebab tu yang mereka sebut wa as'alut taubata wal maghfirah, aku minta ya Allah taubat dan pengampunan. Kita tak apalah, sekejap lagi pergi tukar sampai tak istighfar terus, nanti payah pula. Kan? Payah sangat ustaz sebut tu. Jadi tak istighfar terus pun tak jadi juga. Tak apalah, kita terus dengan hak kita baca, tapi cara kita tu biar kita faham yang pengakuan kita itu tak mau jadi dusta kepada Allah. Istighfar kerap kita, moga-moga istighfar kita itu ada hati kita bersama dengan ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, ucapan istighfar, saya nak tegur sikitlah. Ucapan istighfar selalunya kita bubuh baris tu tak kena. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kurang tepat dari sudut nahwu dia. Tuan-tuan hak mengaji nahwu, tuan-tuan boleh i'rab. Nak boleh bubuh baris dhammah tu tuan-tuan, cerita dia panjang. I'rab dia
meleret sikit lah tuan-tuan. Nak tera boleh pi kona, pi baris dhamma. Yang baris tepat dia ikut baris kepada Allah Subhanahu taala. Allah baris fathah, Allah al-hayya al-qayyuma. Kalau Allahu al-hayyul qayyumu. Sebab tu kita rajin celaru pas dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu betul pasal Allahu. Kalau istighfar kita astaghfirullahal azim, dia jadi astaghfirullahal azim, dia jadi maf'ul di situ, mansub bagi fathah. Maka al hayyul qayyum dia itu sifat ataupun badal, mesti baris dia macam baris Allah. Pasal dia ganti tempat Allah Subhanahu wa taala. Baris tu mesti sama, hukum dia mesti sama, mesti nasab, mansub juga. Itu cerita nahwu. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Tak apalah, bukanlah jadi dosa al-hayyul qayyum kita tu. Tapi bagi beza kita hak mai mengaji dengan orang tak mai mengaji. Hak orang tak mai mengaji pun cakap macam tu, orang hak mai mengaji pun macam tu. Jadi depa kata baik so mai mengaji. Sama lah. Jadi kita bagi hak lebih tepat tuan-tuan, tepat dengan kaedah bahasa Arab. InsyaAllah tuan-tuan hadirin rahmati Allah, tidaklah jadi dosa seperti mana yang kita sebut sebelum ni pun tak salah, boleh teruskan. Tapi yang lebih tepat, kita membetulkan kebiasaan kita, itu lebih baik dengan baris yang lebih tepat. Baik hadirin rahmati Allah sekalian. Tu ciri-ciri orang yang bertaubat, kata Allah Subhanahu taala, 3 syarat orang yang bertaubat. Apa dia? Yang pertama, mesti dia berhenti daripada dosa dia. Yang kedua, dia mesti rasa menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Tak jadi kalau istighfar astaghfirullah tapi tak ada rasa menyesal. Dia tengok TV tu dia punya keluar, dia astaghfirullah, dia kalih TV lain hak kurang sikit. Kan? Daripada Hindustan dia pergi tengok hak Melayu pun lebih kurang tuan. So dak tengoklah Ramadan ni. Kan pening habis dosa kita. Pahala-pahala kita habis hilang. Hadirin yang rahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak lakukan dosa tersebut. Berazam untuk tak mau buat lagi dosa tersebut. Ini 3 syarat untuk orang yang bertaubat. Hadirin yang rahmati Allah sekalian, saya sebut benda ini tuan-tuan. Allah Subhanahu taala rumuskan di hujungnya ayat 136. Allah kata, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Orang yang ada ciri-ciri itu, maka balasan mereka ialah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan Allah bagi syurga kepada mereka yang mana Allah sediakan macam-macam nikmat di dalamnya. Allah lalukan air di bawah telapak kaki mereka, khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka akan kekal di dalam nikmat tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik ganjaran yang Allah akan sediakan kepada orang yang buat amal seperti itu. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, sepanjang Ramadan ini kita minta syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikan dengan kerja kita yang bersungguh-sungguh nak kepada maghfirah, nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Setakat doa tapi kerja buat tak serupa tuan-tuan, tak jadi. Setakat doa tapi kerja buat kita tidak menjadi bukti yang kita nak sungguh syurga Allah, kita tak mau sungguh neraka Allah, itu tidak jadi bukti tuan-tuan. Maka buktikan dengan kesungguhan kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah tuan-tuan hari Isnin kita akan raya tuan-tuan. Maka jangan cemarkan Aidul Fitri, ibadat kita. Kita kena yakin dan kita kena faham bahawa yang kata raya-raya ni adalah ibadat. Dia bukan ibadat. Dia bukan adat, dia adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah dengan ibadat, isilah dengan taat. Tapi masalah kita ni tuan-tuan, kita ni banyak belajar daripada TV, kita ni banyak belajar daripada drama. Tu yang masalah tu tuan-tuan. Kita sembahyang, bukti kita belajar daripada drama. Tak ada kitab yang ajak kita kalau bagi salam angguk pula, Assalamualaikum warahmatullahi, habis bagi salam kan. Tapi ramai orang yang bila nak bagi salam angguk pula. Ni main ngaji kot mana ni? Ngaji daripada drama. Pasal orang dalam TV semua nak bagi salam dia angguk pula. Waktu daripada takbiratul ihram sampai duk tahiyat boleh ikut Nabi, tiba-tiba pi bagi salam ikut Jepun pasal apa? Duk pi angguk tak kenal tempat tu pasal apa? Kita belajar mana? Belajar pasal kita tengok TV. Tak ada ustaz yang ajak, tak ada kitab yang sebut, tak ada apa pun yang sebut. Nak bagi salam kena angguk pula. Assalamualaikum warahmatullahi.
Tapi hak tu yang orang buat. Pasal apa? Pasal belajar kat TV. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi yang kita belajar kat TV? Banyak tuan. Kalau nak sebut tak, cuma tak ingat lah. Muhrim. Hak ni bukan muhrim saya. Muhrim tu orang yang ihram. Sepatutnya mahram. Tuan-tuan, jangan sebut macam orang hak tak mengaji. Kita mengaji bagi beza. Mahram bukan muhrim. Dia ni bukan muhrim saya. Tak kena. Muhrim tu orang yang berihram. Tapi pasal drama duk sebut, nak jadi baik pakai tudung sikit, dia ni bukan muhrim. Muhrim tu orang yang berihram. Kita nak pergi semayang, masuk dalam jemaah tuan-tuan. Ada seorang duk semayang, kita nak masuk jadi makmum kepada dia. Kita pergi tepuk belakang dia. Tepuk belakang dia tu. Hak tu tak diajak dalam kitab. Pergi tepuk belakang. Hak tepuk tu kalau dia tak sedar yang kita jadi makmum dia, baru kita tepuk bagi isyarat. Kita pergi duduk sebelah dia, angkat takbir, dia sedar lah. Tak perlu tepuk lah. Kalau hak dia faham, dia gagah tuan. Kalau dia tak faham, agak-agak siku sampai kat kita tuan. Orang duduk semayang lebih kacau apa. Kan? Pasal apa? Pasal hak tu taklah tengok drama, tapi kita tengok orang. Mengaji pasal tengok. Kita tengok orang tu buat, orang ni buat. Padahal hak dia buat tu tak betul. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, serupalah dengan hari raya ni pun. Pasal setiap kali nak raya, macam-macam drama. Drama sedih, drama seronok, macam-macam. Mai pagi raya, dia Masya Allah, salam habis ke semua. Pasal apa? Drama ajak beraya ni salam. Jadi semua hak dia jumpa, semua dia salam. Dia tak kira dah pemimpin dengan yang dipimpin, tu satu cerita. Hak keluarga-keluarga ni pun, dia tak faham hak mana jadi mahram dia. Dia bunyi adik-beradik, bunyi satu moyang, satu tok wan, semua pekat salam habis dalam keluarga tu. Masya Allah. Hak ni cemak ibadat kita pada hari raya tersebut. Sebab itu dalam Quran, hak ni kita kena jelas. Hak mana yang jadi mahram. Sebab tu dalam Quran, Allah tak cerita mana paklung, mana maklung. Allah tak cerita paklung, maklung, pak menakan, mak menakan. Yang Allah cerita mahram. Siapa yang tak boleh kahwin. Kan Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu panjang ayat-ayatnya. Sebab tu yang kita tengok, yang mak kita, suami abang mak kita, adik mak kita, kakak mak kita, hak tu yang kena mengenal dengan kita. Yang pasangan-pasangan depa, walaupun kita duk panggil paklung, maklung juga, long juga, nampak macam adik-beradik, hak tu tak boleh dengan kita. Sebab tu cara kita panggil pak menakan tu tak betul. Bukan tak betul apa, salah faham kita dengan mahram akhirnya. Sebab tu dia dalam bahasa Arab, dia tak panggil paklung, maklung tu tak ada. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Akhul ukhtul Dia panggil saudara mak, adik mak, kak mak. Supaya kita tahu hak tu yang ada hubungan dengan kita. Pasangan depa tu tak ada hubungan dengan kita. Jadi hak kita pun dengan menantu anak menakan kita. Tu dia punya joh. Salam tuan-tuan. Kan anak paklung kita tu anak menakan kita. Pasangan dia tu menantu kepada adik kita misalnya, menantu kepada adik kita. Jadi dia pun anggap hak tu menantu kita juga, dia salam juga. Tak boleh tuan-tuan. Cerita panjang lah tuan-tuan. Cerita pasal mahram ni panjang. Berhati-hatilah supaya tidak cemarkan hari raya kita dengan hal-hal seperti ini. Apatah lagi dengan salam yang seperti ini. Apatah lagi dengan ikhtilat, percampuran yang tidak diajak oleh agama Islam. Dia tak kira dah habis raya punya pasal, habis benda yang haram kita boleh gagah tahan dalam bulan Ramadan, buat habis ke semua dalam hari raya itu suatu penyesalan kepada kita. Kerana kata Wahib bin Al-Wardi, tanda Allah terima satu amalan, Allah bagi taufik untuk dia buat amal yang berikut dia. Tanda Allah tolak satu amalan ialah Allah tak bagi taufik untuk dia lakukan amalan berikutnya. Ataupun kata Wahib bin Al-Wardi, tanda Allah tidak terima satu amalan ialah dengan cara dia buat dosa setelah mana melakukan amal. Buat amal, lepas buat amal buat dosa tuan-tuan. Itu tanda amal kita ada masalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, Allah ampunkan saya, ampunkan tuan-tuan, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Semua kita layak untuk dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan himpunkan kita lagi setelah daripada Ramadan ini, seperti mana kita boleh duduk dalam majlis seperti ini, masya-Allah,
Allah muliakan kita, Allah juga muliakan kita setelah mana habis Ramadan ini. Dan Ramadan ini berjaya menjadikan diri kita hamba Allah yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah terima segala ibadat kita dan ibadat sekalian daripada tuan-tuan. Minal aidin wal faizin. Minal aidin. Hak ni satu lagi mengaji daripada radio juga ni. Minal aidil wal faizin. Kanlah ni WhatsApp lah, Facebook lah, masing-masing nak cari nak jadi Arab mereka. Dia pun ucaplah selamat raya minal aidil wal faizin. Bukan minal aidil wal faizin tuan. Hak tu lagu raya. Siapa menyanyi tahu minal aidil wal faizin. Dia minal aidin wal faizin. Ain alif hamzah dal ya nun. Aidin orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al faizin orang yang berjaya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tuan-tuan, minal aidin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.